Assalamualaikum. Hai murid-murid semua. Bertemu lagi kita bagi PDPR Sains tahun 1. Hari ini kita akan mempelajari unit 8 penyerapan. Tajuk kita pada hari ini ialah keupayaan objek menyerap air. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 8.1, manakala standard pembelajaran 8.1.3. Bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya untuk pertama, memerihalkan objek yang menyerap air paling banyak dengan betul berdasarkan uji kaji. Kedua, memerihalkan objek yang menyerap air paling sedikit dengan betul berdasarkan uji kaji. Murid boleh buka buku teks sains halaman 74. Tajuknya, keupayaan objek menyerap air. Keupayaan menyerap air bermaksud kebolehan objek tersebut menyerap air. Baiklah murid-murid, kita akan membaca dialog perbualan di antara dua orang murid di dalam gambar ini. Kertas menyerap air. Kain juga menyerap air. Tetapi, objek yang manakah menyerap air lebih banyak? Baiklah murid-murid, sebelum ini kita telah mempelajari bahawa terdapat objek yang boleh menyerap air manakala terdapat objek yang tidak boleh menyerap air. Kertas dan kain adalah contoh objek yang boleh menyerap air. Hari ini kita hendak mempelajari objek yang mana yang boleh menyerap lebih banyak air. Mari kita membuat uji kaji tentang bahan yang menyerap lebih banyak air. Perhatikan alat dan bahan yang diperlukan. Sebatang lidi, seterusnya gam. Kamu perlu gunakan gam uhu. Seterusnya air berwarna. Kamu boleh gunakan mana-mana pewarna yang sesuai. Seterusnya kain, surat khabar dan tisu dapur. Setelah kamu sediakan alat dan bahan tadi, ikuti langkah-langkah ini semasa menjalankan uji kaji. Langkah yang pertama, potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Perhatikan gambar yang ditunjukkan. Kata kunci di sini, saiz yang sama. Langkah yang kedua, lekatkan potongan objek pada sebatang lidi seperti contoh dalam gambar. Langkah ketiga, celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna, kemudian biarkan selama 1 minit. Perhatikan gambar dengan teliti. Celupkan hanya sedikit sahaja bahagian potongan objek ke dalam bikar. Langkah yang keempat, perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Gambar rajah yang ditunjukkan adalah keputusan uji kaji yang telah kita jalankan sebentar tadi. Cikgu telah labelkan surat khabar, tisu dapur dan juga kain. Seterusnya, kita akan menjawab 3 soalan berdasarkan keputusan uji kaji tadi. Soalan pertama, objek yang manakah menyerap air paling banyak? Mengapa? Cuba murid-murid perhatikan gambar. Objek yang mana menyerap air paling banyak? Apa jawapannya? Jawapannya, tisu dapur. Kerana menyerap air paling tinggi. Soalan kedua, objek yang manakah menyerap air paling sedikit? Mengapa? Perhatikan gambar rajah, objek yang mana menyerap air paling sedikit? Apa jawapannya? Jawapannya surat khabar, kerana menyerap air paling rendah. Soalan ketiga, susunkan objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Maksud urutan menaik ialah kamu perlu susun objek yang menyerap air daripada yang paling sedikit sehingga yang paling banyak.
Jawapannya, mula-mula surat khabar, kemudian kain, akhir sekali tisu dapur. Baiklah murid-murid, sila dengar penerangan guru dengan teliti tentang tugasan yang akan diberikan. Bagi tugasan yang pertama, cikgu nak murid-murid salin 3 soalan yang kita bincangkan tadi, kemudian tulis jawapannya di dalam buku tulis kamu. Bagi tugasan kedua, sila lengkapkan buku aktiviti sains halaman 53. Perhatikan jadual yang terdapat dalam gambar. Jadual tersebut adalah hasil pemerhatian aktiviti Alia menguji keupayaan menyerap air terhadap 3 jenis objek, iaitu kertas sebak, pebola kapas dan kad manila. Kemudian, sila jawab 4 soalan berdasarkan pemerhatian yang diberikan. Soalan pertama, objek manakah yang paling banyak menyerap air? Perhatikan jadual. Paras air yang tinggal bagi pebola kapas menunjukkan paling sedikit. Objek yang paling menyerap air ialah berbola kapas. Soalan kedua, objek manakah yang menyerap sedikit air? Perhatikan jadual. Objek kad manila menunjukkan paras air yang tinggal paling banyak. Jadi, objek yang menyerap sedikit air ialah kad manila. Soalan ketiga, susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Menaik ni maknanya kamu kena susun daripada objek yang menyerap air paling sedikit sehingga paling banyak. Mula-mula kad manila, seterusnya kertas sebak, akhir sekali berbola kapas. Soalan keempat, susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menurun. Menurun ni kita kena susun daripada yang menyerap air paling banyak sehingga paling sedikit. Mula-mula berbola kapas, seterusnya kertas sebak, akhir sekali kad manila. Murid-murid kena ingat, paras air yang tinggal paling banyak menunjukkan keupayaan objek menyerap air paling sedikit. Manakala paras air yang tinggal paling sedikit menunjukkan keupayaan objek menyerap air paling banyak. Bagi tugasan yang ketiga, cikgu nak murid-murid membuat uji kaji tentang serap sedikit atau banyak. Sila rakam video semasa uji kaji dijalankan, kemudian lengkapkan soalan yang diberikan. Alat dan bahan yang diperlukan ialah bikar, 3 silinder penyukat, air berwarna, kain lap, kertas tisu, kapas muka, penyepit dan corong turas. Bagi alatan bikar, murid boleh gantikan dengan bekas yang sesuai. Bagi alat 3 silinder penyukat, murid boleh gantikan dengan gelas lutsina. Bagi air berwarna pula, murid boleh gunakan pewarna yang sesuai. Bahan seperti kain lap, kertas tisu dan kapas muka mesti dipotong sama saiznya. Setelah murid-murid sediakan semua alat dan bahan yang diperlukan, sila ikuti langkah-langkah seperti yang ditunjukkan. Langkah pertama, rendamkan kain lap, kertas tisu dan kapas muka yang telah kamu potong sama saiznya. Langkah kedua, selepas 20 saat, keluarkan ketiga-tiga objek tersebut dan perah air ke dalam silinder penyukat. Langkah ketiga, perhatikan paras air dan tandakan raet dalam jadual di bawah. Objek kain lap, tinggi ke, sederhana ke, rendah. Tandakan raet berdasarkan pemerhatian yang kamu dapat. Seterusnya, sila jawab 2 soalan berdasarkan pemerhatian yang kamu dapat. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.